Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di dalam program kita mempelajari iaitu syarat dan rukun-rukun solat. Hari ini kita akan mempelajari berhubung dengan rukun yang keempat iaitu membaca umul kitab. Iaitu umul kitab ini ialah surah Al-Fatihah. Dan kita telah pun belajar tentang hukum surah Al-Fatihah. Kali ini saya tidak menyebutkan tentang hukum ataupun saya sekali lalu tidak menulis tentang hukum, tetapi saya akan sebutkan tentang hukum bacanya, tetapi hukum-hukum tajwid, tapi saya akan memberi makna sebab adalah penting untuk kita mengetahui makna apa yang kita baca dalam surah Al-Fatihah sekurang-kurangnya semasa kita mendirikan solat. Oleh itu kita teruskan, iaitu kita teruskan dengan pembelajaran kita. Sebelum itu saya mohon supaya mereka yang belum subscribe ataupun baru view, belum subscribe, tolong subscribe dan kemudian share dengan kawan-kawan yang lain. Semoga sama-sama saya menyampaikan ilmu ini, saya mungkin diizinkan Allah, saya mendapat pahala, tetapi saya hendak juga orang yang belajar mendapat pahala, dan kemudian orang yang belajar juga dapat pahala kerana berdakwah kepada kawan-kawan yang lain, iaitu dengan share, iaitu pembelajaran kita ini kepada rakan-rakan yang lain. Kerana mereka ada juga yang nak belajar tapi malu berjumpa dengan guru, maka bolehlah berjumpa melalui media, insyaAllah. Baik, kita mulakan pembelajaran kita hari ini iaitu dengan melihat apa yang terdapat di dalam rukun yang keempat, apakah yang perlu kita patuhi. Okey. Sahabat-sahabat dan teman-teman punya perhatikan, ini kita belajar ini adalah rukun yang keempat. Apakah bab dalam bab solat, iaitu apakah tajuknya, iaitu membaca umul kitab. Kemudian dia adalah siri yang kelima. Baik. Peringatan, iaitu sebelum kita membaca umul kitab Al-Fatihah disunatkan membaca doa iftitah. Doa iftitah ini panjang juga, jadi saya akan terangkan kemudian ya, apabila kita membahaskan tentang sunat-sunat dalam solat, perkara-perkara sunat dalam solat. Doa iftitah ini adalah perkara yang sunat, bacaan qauli sunat. Dan saya akan bacakan kemudian. Baik. Yang kedua, perhatikan di sini, selepas doa iftitah kita dianjurkan membaca ta'awuz, iaitu apa? Memohon perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Seperti kita baca dalam siri 01 dulu. Saya telah terangkan tentang hukum-hukumnya. Walau macam mana kita pun baca juga sekali lagi. Cara membacanya, Hamzah di atas A, Ain depan U, bertemu dengan Wa, baca mat asli. Kemudian Zal ini berdepan Zu, A'udzu. Dan bertemu dengan kalimah Ba bawah B, bertemu dengan Alif Lam Samsiah ni, nama Allah ni iaitu Allah. Maka kita idghamkan dia. Idgham syamsi kan huruf Ba ni dengan huruf Lam di sini. Oleh kerana Ba baris bawah, kita baca dengan nipis. Billah. Billahi. Jadi a'udzu billahi, dan kalimah min di sini iaitu mim bawah min, nun di atas nah. Nun bertemu dengan apa ni? Alif lam syamsiah. Sebab di sini ada sabdu, nampak? Dan kalau kita tak ingat huruf shin tu apakah dia kamariah atau syamsiah, perhatikan di atasnya. Iaitu ada sabdu di situ ataupun tasydid, berarti ia adalah huruf syamsiah. Jadi alif lam syamsiah. Baca dengan idgham syamsi, iaitu nun dimatikan dengan huruf shin yang mati, iaitu digabungkan dengan shin yang mati. Nash, minash, kemudian shin atas sya, kemudian bawah sini ya mati, jadi baca dengan lin sebab sebelum ya baris di atas. Kalau baris bawah baru dia mat asli. Ini baca dengan lin, syai. Kemudian suku kata berikutnya huruf ta, baris di atas bertemu dengan alif di sini huruf mat, maka kita baca dia dua harakah. Syai, to, nun bawah ni, dan alif bertemu dengan alif lam ni juga sama juga, iaitu alif lam syamsiah sebab huruf ra ni bertasydid.
Selepas alif lam, huruf ra bertasdid huruf ra lah. Mana adalah huruf alif, huruf syamsiah, Jadi kita baca dia nir. Dengan ra di atas ra, jim bawah ji, bertemu dengan ya sini huruf mad. Dia mad asli ni, iaitu sebelum ya pada tu, tetapi kita sukunkan huruf mim ini, iaitu kita wakafkan, maka kita baca dengan mad asli, mad asli, sukun 2, 4 atau 6 harakat. Rajim dengan akhir mahrash mim, iaitu dengan tutup bibir. Jadi kita baca terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum kita baca, iaitu sebelum baca Al-Fatihah yang dianjurkan. Dan kenapa kita kena baca? Kerana kita mengikut suruhan Allah SWT, iaitu wahyunya di dalam ayat An-Nahl, ayat yang ke-98, menganjurkan kita supaya sebelum membaca Al-Quran, surah-surah ayat-ayat Al-Quran, kita digalakkan untuk berlindung kepada Allah daripada syaitan yang derajam. Jadi itu sebab kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim setiap kali kita nak membaca Al-Quran. Baik. Dan para ulama kita menganjurkan iaitu supaya dibaca setiap rakaat lebih baik. Maksudnya setiap rakaat kita, kalau 4 rakaat tu kita mula sebelum Fatihah, kita baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik. Perhatikan di sini, iaitu makna ayat ta'awuz itu. A'udzu, aku berlindung. Billah, dengan Allah. Min, daripada, minasyaitoni, iaitu daripada syaitan. Nirrajim, iaitu syaitan yang direjam. Rajim tu, rejam. Bukan rahim. Ini rajim. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Baik. Selepas kita membaca ta'awuz, kita akan mula membaca Al-Fatihah. Dan di sini saya sediakan surah Al-Fatihah, iaitu saya hendak sahabat-sahabat dan teman-teman semua yang belajar mesti faham apa yang dibaca. Terutama surah Al-Fatihah, supaya kita khusyuk. Dan semasa kita baca Al-Fatihah, tidaklah berangan-angan atau menyala-nyala pemikiran kita ke lain. Itu tujuannya kita faham apa makna. Masa kata kita Allahu Akbar, kita angkat takbir, kita tahu maknanya kita membesarkan Allah. Allah Maha Besar. Baik, kita pergi kepada surah Al-Fatihah. Perhatikan surah Al-Fatihah, kita dah belajar semua tentang hukumnya. Baik, kita pergi kepada maknanya, tetapi kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mad sukun akhir dia. Bismi iaitu dengan nama. Allah iaitu Allah. Itu nama Tuhan kita iaitu Allah. Antara namanya iaitu Allah, nama yang pertama. Kemudian Ar-Rahman di sini yang Maha Pemurah, dan Ar-Rahim di sini Maha Pengasih. Jadi bila kita baca Bismillahirrahmanirrahim, iaitu kita faham iaitu dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasih. Iaitu membaca dengan nama Allah. Kita bersumpah juga dengan nama Allah. Kalau orang bersumpah pun juga dengan nama Allah. Jadi hari ini kita membaca Fatihah bermula dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih. Ingat. Pemurahnya Allah semua yang ada di alam ini. Baik dia sebelum mati ataupun selepas mati, dunia hari ini ataupun dunia hari akhirat nanti. Iaitu Allah tu sentiasa yang Maha Pemurah. Kerana itu dia sediakan kita syurga. Allah mencipta kita, kalau dia nak sediakan kita syurga atau tidak, maknanya dia boleh. Itu hak Allah SWT. Kemudian Ar-Rahim tadi Maha Pengasih. Dia kasih mana orang yang taat kepadanya, maka dimasukkannya ke dalam syurga Allah SWT. Antara sifat Rahim itu. Baik. Kemudian kita pergi kepada Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik.
Maknanya alhamdulillah segala puji. Kemudian lillah bagi Allah. Segala puji itu tidak ada berhak kepada yang lain, kepada makhluk, tetapi kepada Allah. Pujian yang paling tinggi. Pujian yang paling tinggi. Kita boleh puji awak cantik, itu adalah bahagian kecil saja daripada kebesaran pujian kepada Allah SWT. Baik. Kemudian Rabbi itu ialah Tuhan. Kemudian Al-Alamin maknanya sekalian alam. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maknanya segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam ataupun seluruh alam. Maksud sekalian alam, alam dunia, alam langit dan alam akhirat. Baik. Kita pergi kepada ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir Rahim. Tuhan sekalian alam tadi, Tuhan apa? Tuhan yang maha pemurah, maha pengasih. Kerana itulah dia pemerintah alam kita. Dia memberi segala yang ada di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Segala kebaikan. Kerana maha pemurah diulangkan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Iaitu ketegasan tentang sifat Allah yang maha pemurah, maha pengasih. Kerana diulang 2 kali dalam ayat 7 ayat ini. Baik. Kemudian kita pergi kepada Maliki Yaumiddin. Maliki, iaitu pemilik ataupun makna lain raja. Dia raja. Bila kata raja, dialah yang memerintah. Dialah yang memberi kita apa yang kita kehendaki. Sebab dia pemilik. Yaumiddin, iaitu hari. Pemilik hari apa? Yaumi, iaitu yaum, ialah hari. Dini, iaitu hari pembalasan. Hari pembalasan iaitu hari akhirat di mana kita semua amal kita dihisap dan kemudian ditentukan ke mana kita arah kita, sama ada kita ke syurga atau ke neraka. InsyaAllah kita mohon kepada Allah kita dimasukkan ke dalam syurga Allah semua yang belajar, yang taat kepada Allah SWT, insyaAllah. Baik. Jadi bacaannya Maliki Yaumiddin. Ingat ni ma panjang, 2 harakat. Ada juga setengah qiraat membacanya satu saja, iaitu 1 harakat. Maliki, Maliki. Kita baca Maliki, iaitu sama saja, sama maknanya tidak berubah. Baik. Kemudian hari yaumi, hari dan hari pembalasan ad-din. Baik, kita pergi kepada Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, perhatikan sini. Sini bukan nak, bukan kaf, ain. Nak, na'budu dan jangan panjang du. Na'budu wa iyyaka. Wa pun jangan panjang, du pun jangan panjang. Yang panjang 2 harakat, 2 harakat, 2 harakat, ya 2 harakat. Wa iyyaka nasta'in. Sini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Iaitu hanya kepada Engkau lah kami sembah, kami menyembah kepada Allah. Ini pada Allah lah. Ini pengakuan kita. Ini pujian kita kepada Allah. Menegaskan sifat-sifat Allah ada, nama-nama Allah yang baik semua ada di sini. Yang selalu Allah sebut Ar-Rahman ataupun Ar-Rahim. Kemudian kita perhatikan maknanya. Kemudian nak bulu tadi sembah ataupun yang kami sembah. Kemudian dan hanya kepada Engkau lah. Iaitu kita mengaku bahawa Engkau lah tempat kami memohon pertolongan. Iaitu nasta'in. Di sini saya pesan lagi. Kalau nak baca ismam pun boleh. Nasta'in. Moncongkan bibir tu, bulatkan bibir. Nasta'inu. Lepas tu sekejap saja, jangan lama. Dia akan bunyi nuh itu. Nuh tu tapi dia tak bunyi penuh nuh. Dia hanya suku saja. Nasta'inu. Itu panggil ismam. Baik. Kemudian kita pergi kepada, ingat kita baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Maknanya, hanya kepada Engkau lah ya Allah aku sembah. Dan hanya kepada Engkau lah juga tempat kami memohon pertolongan. Baik. Baik, apa yang kita nak minta tolong pada Allah? Iaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita minta tolong pada Allah, tunjukkanlah kita jalan yang lurus. Apakah jalan yang lurus? Bukan jalan raya.
Jalan yang lurus iaitu jalan kehidupan kita. Iaitu berpandukan kepada jalan agama Allah. Iaitu perintah Allah. Iaitu yang disuruh Allah. Bukan yang dilarang oleh Allah. Jadi bacanya ihdina maknanya tunjukkanlah. Sirata iaitu jalan. Iaitu sirat. Jalan. Kemudian al-mustaqim yang lurus. Bila kita baca ihdinas siratal mustaqim, iaitu tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan apa? Perhatikan di sini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita berhenti sini. Kalau tak cukup nafas, kalau cukup nafas boleh baca tu. Baca contohnya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Kemudian kita sambut dengan amin. Baik. Perhati maknanya. Baik, sirata apa? Jalan. Iaitu jalan. Kemudian allazina orang-orang yang. Orang-orang yang mana? Iaitu an'amta. Iaitu engkau berikan nikmat. Orang-orang yang engkau beri nikmat. Kita minta kita dapat sama macam orang-orang yang Tuhan beri nikmat. Orang-orang yang terdahulu daripada kita. Ya. Dan juga orang-orang yang dalam kalangan kita sekarang ada orang yang mendapat nikmat. Maka nikmat Allah SWT iaitu jalan yang lurus. Kita pun mohon dapat petunjuk. Dapat nikmat seperti yang dirasai ataupun diterima ia oleh orang-orang lain. Orang Islam yang lain. Baik. Kemudian alaihim kepada mereka. Iaitu yang Tuhan berikan nikmat kepada mereka. Itu bukan wairi. Iaitu bukan al-maghdubi. Al-maghdub. Iaitu mereka yang kau murkai. Maghdub ni murkai. Alaihim kepada mereka. Yang Tuhan murkai kepada mereka. Mereka yang kau murkai. Dan kepada mereka. Dan bukan pada mereka. Iaitu mereka yang sesat. Alaihim pada mereka. Wala tidak ataupun bukan. Ad-dallin itu maknanya jalan mereka yang sesat. Maknanya kita minta tadi jalan yang lurus. Kita cakap dengan Allah. Kita berkata-kata dengan Allah. Iaitu tetapi bukanlah jalan yang orang yang kau murkai. Dan juga bukan jalan orang-orang yang sesat. Kena faham macam tu. Jadi kita baca sekali lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Masa membaca amin, tadi saya terus waladdallin. Amin itu salah. Serupa juga. Tadi kita belajar ta'awuz baru kita baca Al-Fatihah. Sebelum kita baca Al-Fatihah, kita baca ta'awuz, mesti ada diselangkan sekadar subhanallah. Jangan cantumkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Itu bersambung. Itu maknanya tidak ada. Seolah-olah kita baca a'udzubillah itu adalah Al-Fatihah. Sebenarnya a'udzubillah itu kita mohon perlindungan pada Allah. Kemudian begitu juga setelah mendengar ini, disunatkan kita membaca amin. Itu disunatkan kita membaca amin. Iaitu selepas kita berhenti waladdallin, baru kita sekadar subhanallah. Amin. Baik. Di sini selalu kalau kita dekat masjid kita dengar panjang betul bunyi a-nya. Sebenarnya yang panjang ialah min. A itu sekadar 2 harakat, min itu boleh sampai 6 harakat. Bunyinya amin. Baik. Kerana amin ini ada tunggal dia saja. Jadi itu sebab kita baca hamzah itu 2 harakah. Min itu 2, 4 atau 6 iaitu hukum ma'rid di sukun. Sini ma'rid di sukun. Baik, perhatikan sini. Sini ada tanda panjang. Huruf mad bertemu dengan huruf lam yang bertasydid ataupun huruf yang bertasydid. Maka kita baca dia dengan mad lazim kalimi musakal. Dulu saya telah terangkan dalam Al-Fatihah. Kali ini saya terangkan makna saja. Jadi tapi saya ingatkan. Sini mesti 6 harakah. Jangan sini 6, sini 4. Dia boleh sama. Sini 6 boleh 6. Sini 6 boleh 4. Sini 6 boleh 2. Lin boleh 2. Maknanya lin boleh 2, 4 atau 6 ma'rid disukun. Sini tetap 6. Jadi itulah cara membaca Al-Fatihah di dalam sembahyang.
Bacaan ini saya dah bagikan makna, ingatkan maknanya, hafalkan maknanya semua. Yang mereka yang belum hafal. Dan apabila sembahyang, praktikkan. Iaitu apa kita baca, kita faham. Iaitu kalau kita baca Bismillah dengan nama Allah, kita tahu. Aku baca dengan nama Allah. Bismillah. Baik. Gitulah dan seterusnya. Dan saya rasa inilah sahaja untuk rukun yang ke berapa? Iaitu rukun yang keempat. Iaitu membaca umul kitab. Iaitu Al-Fatihah. Baik, kita baca sekali lagi. Al-Fatihah sama-sama kita baca. Sebab kita dah belajar sebelum ni ada 2 kali saya viralkan. So, iaitu sebelum kita memula baca Al-Quran dan juga semasa mula-mula kita membaca surah Al-Azim saja. Baik, mula sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'awuz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi itulah cara bacanya, iaitu pisahkan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dengan surah Al-Fatihah, dan surah Al-Fatihah ini dipisahkan juga dengan amin. Jangan terus disambung. Ia akan menjadi kekeliruan kepada mereka yang baru belajar, iaitu di mana seolah-olah a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu adalah sebahagian daripada Al-Fatihah, dan juga amin juga sebahagian daripada Al-Fatihah, kerana tidak ada selang, tidak ada jarak antara pembacaan Al-Fatihah dengan ta'awuz dan juga dengan amin. Jadi berhati-hatilah. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mohon supaya semua terus bersama-sama untuk mengikuti siri bab solat. InsyaAllah kita akan memperolehi solat yang terbaik yang kita akan kerjakan, insyaAllah.